Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Muhammad Faqr Azam bin Ramdan, nombor menteri 055078. Dalam buku Mabahis An-Nubuwat membincangkan tentang teori evolusi. Membincangkan tentang limaza yantaqiduna sa'iru an-nazriyatu at-tafsiliyah thumma yatabinuna fiqrah at-tatwiru fil jumlah. Mengapa mereka mengkritik teori evolusi secara terperinci, tetapi mereka masih berpegang kepada idea evolusi secara keseluruhan. غير أنك قد تسأل فإذا كان الأمر هكذا فما للباحثين والناقدين أنفسهم يعودون فيقبلون فكرة النشوء والارتقاء في الجملة، أي بقطع النظر عن اتباع مذهب معين من المذاهب التي عرضنا لها. Maksudnya, anda mungkin bertanya, jika demikianlah hal mengapa pengkaji dan pengkritik itu sendiri telah berbalik semula ke belakang, lalu menerima idea evolusi ini secara keseluruhannya tanpa melihat aliran tertentu yang telah kita bincangkan. Okey, menjawab kepada persoalan ini adalah wal jawab an haula'i al-bahithaini am yad'u fil badayah bahithahum jami'u al-ihtimalatu الموضوعية المتعلقة بهذه المسألة تحت مظهر واحد من النظر والفحص، فقد نبذوا من احتمالات الأمر ما لا ريب لهم فيه ولم يقفوا عنده بأي تأمل أو النظر، ألا وهو احتمال أن تكون الحقيقة كما قد فسرها خالق الكون نفسه في كتابه المنزل على خاتم أنبياءه عليه الصلاة والسلام، ثم حصروا أنفسهم في الخلقة التي انطبقت عليهم أو في نهاية الطريقة الذي سلوه على أنفسهم، وضمن هذا النطاق المحصور راهو يبحثون ويتساءلون عن النشأة الأولى والأصل الخلق وعلاقة الإنسان بالحيوانات الأخرى. Jawabnya, para pengkaji tersebut tidak meletakkan atau menggariskan semua kemungkinan yang bersifat objektif yang berkaitan dengan permasalahan ini di bawah satu ukuran penyelidikan dan penelitian sejak awal lagi. Sebaliknya, mereka telah mengetepikan apa jua kemungkinan yang tidak disukai tanpa memberi pemerhatian dan penelitian. Jelasnya, mereka tidak mengambil kira kemungkinan bahawa hakikat yang sebenarnya adalah telah dijelaskan oleh pencipta alam semesta di dalam kitabnya yang telah diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyudah dan penutup semua nabi. Kemudian mereka telah mengurung diri mereka dalam halaqah yang tertutup atau berada penghujung dalam mati yang tidak dapat dilaluinya lagi. Dalam batas lingkungan inilah mereka masih terus mencari dan bertanya tentang kelahiran pertama asal kejadian, asal penciptaan dan hubungan manusia dengan haiwan yang lain. Ini adalah pandangan tokoh-tokoh Yunani klasik berkaitan dengan teori evolusi. Yang pertamanya adalah daripada Plato pada kurun 427 hingga 347 sebelum Masihi. Plato menyatakan bahawa dia mempercayai dunia, iaitu dunia ideal dan kekal, dan dunia maya yang tidak sempurna. Kedua-dua dunia dapat difahami dengan menggunakan panca indera manusia. Dikatakan evolusi akan mengubah dunia yang organismanya sesuai dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran yang sempurna. Okey, pandangan tokoh yang keduanya adalah Aristotle pada kurun ke-384 hingga 322 sebelum Masihi. Aristotle mengatakan bahawa semua bentuk kehidupan disusun mengikut skala atau tangga naik ke puncak. Menurutnya, setiap bentuk kehidupan manusia hidup mempunyai tangga dengan setiap anak tangga yang ada pada tahap yang berbeza. Itu berkenaan dengan tokoh-tokoh Yunani, tokoh pandangan-pandangan barat. Ini adalah contoh-contoh yang ditulis dan difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam surah Al-Taha ayat 55, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Maksudnya, dari bumi itulah kami menjadikan kamu dan kepadanya
kami telah mengembalikan kamu dan daripadanya kami telah mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang lainnya ialah di dalam surah Nuh, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya, kemudian dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Dalam surah Nuh ayat 17 hingga 18. Ini jelaslah bahawa manusia itu kejadiannya daripada tanah dan sehinggalah matinya akan ditanamkan, dikuburkan di alam tanah, sehinggalah dibangkitkan dalam keadaan berupa tanah, dalam keadaan yang sama seperti dalam di bumi. Akibat daripada tindakan mereka yang rela mengurung diri dalam penjara pemikiran ini, sudah pasti mereka akan mencari penyelesaian dan memilih jawapan yang paling hampir dapat diperolehi di hadapan mereka. Jika mereka gagal mendapati jawapan yang terhampir itu, maka tentunya mereka tidak akan menamatkan kajian tanpa hasil. Menurut mereka, kembali daripada suatu kajian atau penyelidikan dengan membawa satu andaian atau hipotesis tertentu, sekalipun penuh dengan keraguan dan kesangsian, adalah lebih sesuai dengan daya pemikiran atau pemerasan akal daripada kembali dengan suatu sikap yang negatif dan tidak menentu. Oleh itu, teori evolusi Darwin ini secara umumnya berteraskan dua konsep utama, iaitu semua hidupan di bumi berasal daripada moyang yang satu, yakni common ancestor, dan digerakkan oleh mekanisme pemilihan alamiah, natural selection. Proses alamiah tersebut berjalan secara kebetulan, rawak dan tanpa tujuan. Proses evolusi secara spesies yang kebetulan yang digerakkan oleh tiga mekanisme yang utama, iaitu pemilihan alamiah, yang kedua pemilihan seksual, dan pemilihan yang terakhir pewarisan sifat-sifat perolehan. Kesemua mekanisme tersebut berlaku secara semula jadi dan sendiri. Akhirnya, jadi jelaslah bahawa teori Darwin ini mendakwa asal usul manusia berasal dari sejenis chimpanzee disangkal oleh pelbagai pihak, khususnya daripada pihak umat Islam. Teori ini dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam, dengan jelas mengatakan bahawa asal usul kejadian manusia itu adalah daripada tanah dan ianya daripada Adam AS. Berdasarkan kepada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, Nabi Adam AS tidak diciptakan melalui proses evolusi dan tidak hidup secara primitif. Justru itu, timbul persoalan tentang identiti sebenar makhluk primitif yang ditemui kesan peninggalannya yang dianggalkan berusia lebih 1 juta tahun. Sekiranya ia bukan dari golongan manusia, melalui kajian kualitatif terhadap petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, dapat dikenal pasti bahawa sebelum manusia pertama diciptakan dalam bumi oleh daripada Adam AS adalah makhluk jin. Berdasarkan kepada bukti yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dapat disimpulkan bahawa makhluk purba yang hidup secara primitif bukanlah daripada manusia, akan tetapi daripada kalangan jin yang mempunyai fizikal yang begitu mirip dengan manusia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahim bin Abdul Manaf, nombor metrik 056754. Dan kali ini giliran saya pula untuk menerangkan tentang apa yang dibincangkan oleh sahabat saya yang sebelum ini tentang teori evolusi. Baiklah. وهكذا فإن قابل أي مذهب يفترض فكرة التطور في حياة الإنسان والحيوانات الأخرى مهما كان فيه من النقائض والثغرات، أقرب إلى الفكر العلمي من القول بأن الأرض أو السماء
انشقت فجاء كإني معقد الصنع عجيب الطوية يحدد الأرض بقوته ويطمح إلى القمر والنجوم بسلطانه. Begitulah, maka menerima sesuatu aliran tertentu yang mengandaikan ada evolusi dalam kehidupan manusia dan haiwan, sekalipun teori atau idea itu mempunyai banyak kekurangan dan percanggahan, adalah lebih hampir kepada pemikiran ilmiah daripada mengatakan bahawa bumi atau langit secara tiba-tiba telah terbelah untuk mengeluarkan makhluk yang sangat komplikasi bentuk ciptaannya, yang sungguh menakjubkan kandungan isinya, yang sanggup menggoncang dunia dengan daya kekuatannya, yang bercita-cita untuk menguasai bulan dan bintang di angkasa, iaitu makhluk yang disebut manusia. وهو إن لم يقبل ذلك لا بد أن يجد عقله مرغما على قبول هذا. ومن منا يتردد في اختيار الحال الأول على علاته عندما نجد أنفسنا محصورين في مضيق ليس فيه إلى أحد هذين الحالين. Jika mereka tidak menerima idea evolusi tentang kelahiran manusia, maka sudah tentu akal mereka terpaksa menerima kejadian manusia dalam bentuk yang telah sempurna sejak awalnya. Tiada siapa pun daripada kalangan mereka ini teragak-agak untuk membuat pilihan pertama manakala kita terperangkap dalam suatu tempat yang tiada jalan keluar kecuali salah satu daripada dua penyelesaian tersebut. Baiklah, ini sedikit perbincangan tentang kritikan Harun Yahya tentang sikap taksub saintis evolusi. Ada dua tokoh di sini yang mana Harun Yahya mengkritik, iaitu tokoh yang pertama ialah Richard Dawkins, lahir pada tahun 1941. Dawkins sanggup berpegang kepada sesuatu yang tidak logik dan mustahil yang dianggapnya sebagai mulia daripada meyakini kewujudan Allah. Sikap sebenar golongan Darwinism ini ialah materialis dahulu, baru saintis. Mereka tetap berpegang dengan kenyataan faham materialism meskipun sains menunjukkan perkara sebaliknya. Oleh sebab itu, mereka akan tetap menegakkan dan mempertahankan fahaman materialism dengan berusaha menyokong teori evolusi Darwinism dengan apa jua cara, meskipun terbukti ianya tidak logik. Sikap yang diakui oleh saintis evolusi itu sendiri. Kalau tokoh yang kedua pula ialah Profesor Ali Demirsoy, lahir pada 1945. Seorang saintis evolusi terkenal di Turki yang mengakui bahawa pembentukan protein cytochrome C secara kebetulan adalah mustahil, melainkan terdapat suatu kuasa metafizik yang telah menjadikannya. Namun, beliau tetap memilih faktor kebetulan itu kerana jika tidak, pilihan yang tinggal ialah protein itu dicipta oleh Allah, yang mana dia mengatakan pilihan itu adalah tidak saintifik menurut evolutionism. Dan berbalik pada dalam kitab Mabahi, wala raiba an hadha al-ikhtiyar yastanadu ila mantiq ولكنه منطق نسبي ينجسم مع عقليته ذلك الذي وضع نفسي في خلقه مقفلة أو حصر فكره في طريق مسدود ومن ثم فهو يعد منطقيا وصادقا مع نفسه عندما يقول وهو في محبسه ذلك هذا كل ما
أراها إمامي فهل للعقل من سبيل إلا أن يتخير أقرب الحلول. Tidak dilakukan bahawa pemilihan ini berasaskan logik, tetapi logik relatif atau nisbi yang sesuai dengan mentaliti orang yang meletakkan dirinya dalam halaqah atau daerah yang tertutup atau orang yang terperangkap di penghujung jalan mati. Dari sini, maka pemilihan tersebut dianggap logik dan benar, nisbah pada dirinya yang berada dalam tempat tersebut. Mungkin dia akan mengatakan, inilah segala yang aku lihat dan perhatikan di hadapanku. Apakah ada pilihan lain lagi bagi akal kita selain mengambil jalan yang lebih dekat? غير أنه جهل عظيم وإن خداع خطير أمام مقياس الاستقرار التام وإن طلاق في دنيا الحقيقة كلها بكل احتمالاتها الواردة دون تحكيم للغربة ولا للبيئة ولا للتقاليد ولا لسلطان المنفعة. Tetapi pemilihan ini adalah suatu kebodohan yang besar jika diterapkan dengan ukuran metod induksi yang sempurna. Juga jika dikemukakan kepada dunia hakikat kebenaran dengan segala keangkuhannya tanpa dikuasai oleh pengaruh keinginan, pengaruh alam sekitar, pengaruh tradisi dan pengaruh kepentingan. Okey, ini dari segi teori, ini menceritakan tentang teori evolusi Darwinism pada zaman kegemilangan Islam. Yang pertama, Al-Jahiz mengemukakan idea evolusi kehidupan menerusi kitab utamanya iaitu kitab Al-Hayawan secara saintifik beserta data-data empirik. Kitab Al-Hayawan menjadi rujukan sarjana-sarjana Muslim kemudian dalam bidang zoologi. Secara umumnya, Al-Jahiz menyatakan bahawa proses evolusi berlaku menerusi 3 mekanisme, iaitu persaingan, struggle for existence, transformasi spesies-spesies antara satu sama lain, dan faktor-faktor persekitaran. Yang kedua, perbezaan utama teori evolusi kemukaan Al-Jahiz ini dengan teori evolusi Darwinism ialah daripada aspek ideologi Al-Jahiz menegaskan bahawa Allah sebagai faktor penyebab utama yang membenarkan berlakunya evolusi, terutamanya transformasi sesuatu spesies kepada spesies yang lain. Manakala faktor-faktor lain merupakan faktor-faktor sekunder. Darwin pula menyatakan bahawa evolusi berlaku secara semula jadi dan merawak tanpa peranan Tuhan. Okay, di sini ada dalil Al-Quran berkaitan dengan penciptaan manusia berasal dari Adam AS, yakni Adam dicipta dari tanah, bukannya berasal dari monyet. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Adam. Kemudian, ia menjadikan daripadanya isterinya Hawa. Dan ia mengadakan untuk kamu binatang-binatang ternak. 8 ekor. 4 pasangan jantan dan betina. Ia menciptakan kamu dalam kandungan ibu kamu berperingkat-peringkat dari satu kejadian ke satu kejadian dalam 3 suasana yang gelap gelita
Dengan demikian, kekuasaannya ialah Allah Tuhan kamu, baginya lah kekuasaan yang mutlak. Tiada Tuhan melainkan Dia. Oleh itu, bagaimana kamu dapat diisongkan dari mematuhi perintahnya? Surah Az-Zumar ayat 6. Maka dengan ini terbuktilah para ahli saintis dan pakar-pakar teori yang masih menyokong teori evolusi Darwinism ini tidak membenarkan pada akalnya bahawa Allah lah yang menciptakan manusia ini berasal daripada Adam AS, yang mana baginda berasal dari tanah dan keturunannya dari parti tanah, air mani. Mereka tetap teguh dengan teorinya bahawa kejadian manusia berasal dari monyet, yang mana hidup pada zaman purba dahulu dan kejadian alam terjadinya dengan sendiri tanpa melibatkan kekuasaan Tuhan Yang Maha Pencipta. Hal ini kerana mereka ingin membuktikan kebijaksanaan akalnya dengan penuh keangkuhan kepada dunia mengikut hawa nafsu semata-mata dan mempercayai apa yang berlaku di hadapan mata saja. Wallahu a'lam bishawab. Sekian itu saja yang saya kongsikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafizi bin Mazalizam. Nombor metrik 056268. Saya akan menyambung pembentangan daripada kawan saya tadi. Amma nahnu waqad iltizamna fi bahusina wa dirasatina al-ilmiyah mabda'a al-istiqra' wa sabri al-ihtimalati wal furud kulliha wa da'a jami'an tahta majhur wahid min al-nuzuri wal bahsi فإن علينا أن نضع في اعتبارنا جميع ما يتعلق بهذا الموضوع من الاحتمالات المبدئية بما فيها تكرير الخالق جل جلاله المتضمن تفسير هذا الأمر. Adapun kita telah iltizam dengan prinsip induksi atau istiqra' yang sempurna dengan penelitian terhadap segala kemungkinan serta meletakkan kesemuanya di bawah satu metod pendidikan, maka sewajibnya kita letakkan segala apa jua kemungkinan yang ada hubungan dengannya dengan tajuk ataupun bidang kajian yang sesuai dengannya, termasuklah kenyataan Tuhan Yang Maha Pencipta dalam Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab tersebut telah menjelaskan segala penjelasan dan tafsiran dalam masalah tersebut. Berdasarkan ayat ini ingin menyampaikan bahawasanya setiap perkara yang ingin kita kaji ataupun perkara yang ingin kita selidik, seharusnya juga kita perlu kepada sumber-sumber yang lain supaya benda yang kita hasilkan itu adalah hasil yang benar, bukan yang hasilnya palsu, iaitu perlulah juga kepada rujukan-rujukan yang lain seperti rujukan sains, rujukan Al-Quran dan lain-lain yang berkaitan. Sebab utama kita perlu kepada kepelbagaian sumber adalah untuk memastikan segala maklumat yang ingin kita cipta ataupun ingin kita kongsi dengan setiap lapisan masyarakat adalah benar dan logik diterima akal manusia. Jika perkara itu tidak dapat diterima oleh akal dan bertentangan dengan sumber, maka sumber tersebut tidak boleh digunakan pakai. Oleh itu, pentingnya kepada sumber-sumber yang lain untuk memastikan setiap apa yang ingin kita kaji itu adalah hasil yang benar dan hasil yang sahih dan boleh digunakan pakai dalam kehidupan, termasuklah teori evolusi. Waqad isti'radna al-ihtimalat allati iftiraduha ashabu fikrati an-nusyuk wal irtiqad fara'aynaha jami'an ta'ani min wata'ati intiqadati ammatin wajahtu ilaiha
ورأينا كلا منها يسرع الأخير ويبطله كما قد رأيت استيرادنا السريع. Maksudnya, dalam hubungan ini kita telah menceritakan segala andaian yang telah dikatakan oleh aliran evolusi. Kita mendapati segala andaian ataupun kemungkinan itu telah mendapat segala kritikan. Demikian juga kita lihat setiap pendapat itu pula bertentangan dan bercanggah yang diruntuhkan oleh yang lain. Sebagai contohnya, di dalam Al-Quran telah menceritakan tentang banyak perkara termasuklah proses kejadian manusia. Sebagai contohnya, kita pada asalnya datang daripada bapa Nabi yang pertama, iaitu Nabi Adam alaihissalam, yang telah dihalau daripada syurga bersama Hawa. Daripada kisah tersebut kita dapat tahu bahawa secara logiknya, mengikuti sumber Al-Quran, manusia ini datang daripada bapa Nabi Adam alaihissalam. Setiap perkara yang mendapat kritikan dan sanggahan ini tidak dapat boleh digunakan pakai dalam kehidupan kerana ianya tidak boleh diterima akal dan perkara itu bercanggah dengan sumber-sumber yang ada, termasuklah sumber-sumber sains. Oleh itu, setiap sumber yang ingin kita keluarkan ataupun ingin hasilkan mestilah bersesuaian dengan akal dan sumber-sumber yang sedia ada. Alaina iza an naltafit fanasri ila takri al-khaliq zatihi wa huwa yahdisuda an tafsilul al-amru wa haqiqatihi. Wa kunna qad intihayna fi dirasatina as-sabaqatu ila al-yaqini at-tam bi wujudillahi ta'ala yaqina yastanidu ila mukhtalif al-adlah al-ilmiyah al-qati'ah. Oleh kerana itu, sebaiknya kita mengalih perhatian kepada kenyataan ilahi, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mendengarkan segala penceritaannya yang terperinci tentang kejadian dan hakikat manusia. Sebelum ini juga kita telah selesai mengkajikan kewujudan Maha Pencipta alam semesta, itu keyakinan yang berasaskan bukti dan dalil ilmiah yang qat'iyah. Okey, di dalam Al-Quran telah menceritakan segala tentang proses kejadian, termasuklah kejadian manusia, yakni dalam surah Yasin ataupun dalam surah Al-Ankabut ayat 30 telah berpesan kepada kita bahawasanya berjalanlah kamu di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia daripada permulaannya. Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan dalam kitab Mabahith Al-Yakiniyah, kita juga telah mempelajari tentang nama-nama Allah, tentang kejadian, tentang keimanan terhadap Allah. Seharusnya kita ini percaya dengan apa yang dikatakan dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya di dalam Al-Quran juga Allah telah berfirman, yakinlah kamu kepada Allah, yakni Al-Quran, yakinlah kamu kepada Rasul kamu, yakni hadis, dan sumber-sumber, dan yakinlah kamu kepada pemimpin kamu dan sumber-sumber yang lain. Dan Nabi juga telah berpesan, sesungguhnya aku telah meninggalkan perkara, jika kamu mengikutinya, nescaya kamu tidak tersesat, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian sahaja daripada saya. Saya menyerahkan kepada kawan saya yang seterusnya untuk menyambung pembekalan ini. Dalam kitab Mabahith Nubuwah Al-Kauniyah terdapat satu topik yang sangat menarik, iaitu perbahasan mengenai hakikat kejadian manusia. ثم رأيناه يتحدث في بيانه هذا عن هؤلاء المتخاصمين حول الكيفية نشأتهم والتفسير الذي يجب أن يعتمدوه لما قد تخيلوه من فرضه تطور الإنسان
وقد أسموا آذانهم عن بيان الخالق نفسه للأمر رأيناه يتحدث عنهم بأسلوب يشع بالرحبة وجلال الربوبية قائلا بسم الله الرحمن الرحيم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. Seterusnya, kita dapat menyaksikan bahawa dalam penjelasan kepada hakikat kejadian manusia ini, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mencipta telah menceritakan bakal adanya golongan manusia yang membahas, membincang dan melahirkan pelbagai pendapat tentang bagaimana manusia lahir ke dunia ini, juga tentang tafsiran yang diambil daripada andaian yang mereka khayalkan mengenai kelahiran dan perkembangan manusia, dengan menulikan telinganya daripada mendengar penjelasan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hubungan ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan dalam gaya bahasa yang menggambarkan kehebatan dan keagungan rububiyahnya. Terjemahan, aku tidak menghadirkan mereka, iaitu iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-51. Antara golongan yang membahas mengenai hakikat kejadian manusia ialah golongan barat atau orientalis. Antara pendapat terkenal mereka adalah teori Darwin yang jauh menyimpang lagi menyesatkan. Berdasarkan laman sesawang falsafah kejadian man.blogspot.com 2007-03, di barat, falsafah kejadian manusia dikaji melalui teori Darwin. Charles Darwin adalah dari lingkungan orang yang taat beragama Kristian dan merupakan sarjana muda teologi. Charles Darwin mengemukakan teori proses evolusi makhluk hidup sehingga menghasilkan makhluk tertinggi yang disebut manusia. Teori evolusi ini ditunjang oleh bukti-bukti yang kukuh, cukup banyak dan meyakinkan. Bukti berupa fosil adalah makhluk yang merupakan antara berut dan manusia. Ini menunjukkan bukti bahawa evolusi demikian pernah terjadi pada saat manusia meragui teori tersebut. Di Trinil, Ngawi menemui fosil manusia kera yang merupakan penghubung antara bentuk kera dengan manusia sempurna yang selama ini dicari. Ini terjadi pada tahun 1891. Dunia ilmu pengetahuan menjadi gempar kerana dengan demikian cukuplah bukti yang diperlukan untuk melengkapi teori Darwin. Manusia trinil ini bentuknya adalah gabungan manusia dan kera. Oleh sebab itu ia disebut Pithecanthropus orca atau bermaksud kera, Anthropus adalah manusia, manakala Erectus bermaksud berdiri. Jelas di sini makhluk ini berdiri tegak seperti manusia dan tingginya kurang dari manusia kerdil, namun otaknya jenis kera kerana ia kurang dari 1000 cm. Hakadha bahathna wastaqsina fabi'ayyi al-ihtimalat nu'min wa nusdiq. الغمض العين والفكر ونؤمن بواحد من تلك المذاهب السالف ذكرها على ما تعانيه من ثغرات وترزه تحته من انتقادات ونحمل العقل كرها على افتراضه ثم التصديق به أم نؤمن بتقرير الخالق نفسه بعد أن آمنا به وفرغنا من الإيمان برسوله وكتبه وقرآنه. Demikianlah yang telah kita kaji dan selidik. Maka manakah di antara kemungkinan itu yang sewajibnya kita imani dan kita akui kebenarannya? Apakah kita akan menutup mata dan fikiran lalu kita mengimani salah satu daripada aliran pendapat manusia seperti yang telah kita sebutkan, sekalipun dipenuhi kelemahan, kritikan dan sanggahan? Apakah kita mesti memaksa akal untuk membuat andaian tersebut dan kemudian mempercayainya? Ataupun kita lebih memilih untuk mempercayai penegasan yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Maha Pencipta sendiri, setelah kita mengimani kewujudannya, mengimani para rasulnya, semua kitabnya dan Al-Qurannya?
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin, thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Yang bermaksud, yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dia menjadikan keturunan manusia dari saripati air yang hina, mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuh manusia roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Surah Sajdah ayat 7 hingga 9. Menurut Ibnu Katsir 2008, ayat ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bapa kepada manusia, iaitu Nabi Adam dari tanah. Kemudian manusia saling berketurunan pula dari air mani yang keluar dari tulang sulbi lelaki dan tulang dada wanita. Setelah sempurna kejadiannya, Allah Subhanahu wa taala meniupkan padanya roh ciptaannya. Kemudian dia mengurniakan pendengaran, penglihatan dan akal fikiran. Berdasarkan keterangan ini, maka jelaslah bahawa pandangan orang-orang barat adalah sesat. Hal ini kerana begitu banyak sekali dalil di dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan mengenai hakikat kejadian atau penciptaan manusia. Kesimpulannya, bukalah mata hati dan fikiran dalam menilai dan mencari kebenaran sesuatu perkara, termasuklah dalam perkara hakikat kejadian penciptaan manusia, dan sentiasalah kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam mencari kebenaran sesuatu perkara. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ismi Wawan bin Amir. Rakam bitakat 055916. Alhamdulillah. Sekarang saya akan meneruskan pembentangan sahabat saya yang sebelum ini. Okey. Naam. La yataraddud al-aqilu al-hars al-lihazat wahidat fi an alaina ba'da imanana billah wa rusuli wa kitabi an tadurah idtaraba wahiratu hatarina janiban summa tasdik al-khabar as-sadiq as-sabit wal awasilu ilaina bitariki al-qat'i wat tawatir. Maksudnya di sini, seorang yang berakal dan berfikiran waras dan bebas, yang tidak dikuasai dan dipengaruhi oleh apa-apa pun kepentingan, tidak akan teragak-agak setelah kita mengimani Allah SWT dan Rasulnya dan semua kitab-kitabnya, untuk mengatakan bahawa perlunya kita menolak ke tepi keraguan dan kesangsian, kemudian mempercayai khabar yang benar, yang sabit dan sampai kepada kita melalui jalan yang qat'i, yakin dan mutawatir. Naam. Naqula hadza kulluhu an qissah khaliqun insan allati waradu syarhaha fi kalamullah azza wa jalla bi ibarat sarihatu qati'at la tahtamilu la bisa wala ta'wila. Maksudnya di sini, kita hendak tegaskan kesemuanya ini tentang kisah kejadian atau penciptaan manusia yang penjelasannya telah disebut di dalam Al-Quran kalamullah, yaitu dengan ibarat kata yang tegas dan jelas, yang putus dan qat'i, tanpa mengandungi kesamaran dan takwilan. Amal hayawatani al-ukhra fa in lakin akil wa qad darabul Qur'an safha an qissah nasha'atha an
يباحث في الأمر إذا أحب على أن لا يطوح فكرة اقتراضت غيبية لا سند لها ولا شاهد عليها، وإن لا يعطي يكينه إلا لما تكلمت عنده عدالة العلم يكيني ملتزمة في ذلك المبدأ الذي ألزمنا الله تعالى به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه mas'ulan. Maksudnya kat sini, adapun tentang kejadian haiwan lain yang bukan manusia, maka bagi setiap yang berakal dan berilmu memang layak mengkaji dan menyelidik. Sekiranya mereka mahu berbuat demikian kerana Al-Quran tidak menceritakan kisah kelahiran dan perkembangannya, mereka boleh berbuat demikian dengan syarat mereka tidak mengemukakan fikiran dan pendapat mereka itu di tengah-tengah andaian yang ghaib tanpa sandaran dalil dan bukti. Begitu juga dengan syarat mereka tidak meyakini melainkan yang cukup mempunyai dalil dan bukti ilmiah yang yakin sebagai tanda iltizam kita kepada prinsip yang dipandu oleh Allah SWT dalam firman-Nya, yakni yang diterjemahkan, dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati semua anggota otak itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kritikan Harun Yahya terhadap teori evolusi. Sebagai permulaan, Harun Yahya merupakan seorang tokoh Muslim yang terkenal pada zaman moden ini. Antara kritikan yang diberikan oleh Harun Yahya terhadap teori evolusi ini ialah dari aspek garis masa spesies manusia moden dan moyang. Harun Yahya menyatakan bahawa proses evolusi sepatutnya melibatkan perubahan secara beransur-ansur daripada beruk menjadi manusia, dan fosil bentuk perantaraan perubahan tersebut juga sepatutnya telah ditemukan banyak. Akan tetapi, wujud jurang yang besar antara beruk dan manusia seperti spesies Australopithecus dan Homo habilis yang merupakan spesies beruk dengan spesies Homo erectus yang merupakan spesies manusia, terutamanya daripada aspek kebolehan berdiri. Hal ini jelas fakta tersebut tidak fakta yang dikeluarkan ataupun teori yang dikeluarkan oleh golongan Darwinism itu tidak wujud kronologi susur galur proses evolusi manusia sebagaimana dakwaan tersebut, khususnya dari aspek sejarah kewujudan manusia moden. Penemuan oleh Louis Leakey pada tahun 1970-an di Olduvai Gorge, Tanzania menunjukkan bahawa sejarah manusia moden bermula lebih awal 800,000 tahun seperti mana yang dikatakan oleh golongan Darwinism. Leakey telah menemui pada lapisan dasar bumi yang kedua fosil-fosil spesies Australopithecus, Homo habilis dan Homo erectus yang wujud bersama pada waktu yang sama. Lebih mengejutkan lagi, pada lapisan tersebut juga Leakey telah menemui tinggalan sebuah pondok batu yang menyerupai pondok-pondok di Afrika, dan pondok tersebut hanya mampu dibina oleh golongan Homo sapien. Golongan Homo sapien merupakan moyang kepada golongan-golongan yang lain
di mana golongan Homo sapien dipercayai telah wujud sejak 1.7 juta tahun dahulu. Penemuan liki itu membuktikan bahawa semua spesies terbabit telah wujud bersama sejak 1.7 juta tahun yang dahulu. Menurut golongan Darwinism, fakta kajian tersebut adalah bercanggah dengan dakwaan yang mereka katakan dalam teori evolusi mereka, dan mereka akan menyangkal fakta tersebut ataupun mengubah fakta tersebut agar selaras dengan teori evolusi yang mereka telah keluarkan. Hal ini menjadikan hipotesis tersebut bukan lagi sebuah hipotesis sains, akan tetapi cuma sebuah dogma yang bersadurkan sains. Seterusnya dari sudut kritikan dari sudut aspek bipedalism. Bipedalism merupakan keistimewaan yang hanya dimiliki manusia dan tidak pada mamalia lain, iaitu kepoyaan untuk berdiri ataupun berjalan tegak menggunakan kedua kaki. Mamalia seperti beruang dan monyet walaupun mampu berdiri tegak, namun pergerakannya amat terhad dan hanya untuk masa yang singkat, disebabkan struktur rangka badannya lebih cenderung ke hadapan dan sesuai dengan pergerakan empat kaki yang mana disebut sebagai quadrupedal. Harun Yahya menyatakan bahawasanya kajian membuktikan tidak pernah dan mustahil untuk berlakunya evolusi quadrupedal kepada bipedal. Kesimpulannya, sebuah teori akan kekal menjadi teori sehinggalah menemukan bukti yang nyata atau sahih dan jelas pada pandangan zahir. Begitulah teori evolusi yang ditemukan oleh Charles Darwin, yang mana merupakan sebuah teori yang sangat lemah dari semua sudut pandangan, apatah lagi menurut pandangan Islam. Hal ini kerana semua bukti-bukti yang cuba dikeluarkan oleh golongan Darwinism mudah untuk disangkal oleh golongan ilmuwan Islam. Oleh itu, kita haruslah mempercayai bahawa manusia adalah sebaik-baik ciptaan seperti mana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Tin ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oleh itu, kita haruslah mempercayai bahawa manusia adalah sebaik-baik ciptaan seperti mana yang telah diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran tentang proses kejadian manusia dan pembuktian melalui kajian saintifik, yang mana kajian saintifik sendiri telah membuktikan bahawa manusia telah lahir berdasarkan apa yang telah diceritakan, yang telah diceritakan oleh Al-Quran, yang telah wujud sejak 1400 tahun dahulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.